الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, bahagian Encik Rosli, tuan-tuan dan perempuan, ketua-ketua jabatan di bidang masing-masing, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pagi ini diizinkan Allah kita berada di dalam majlis ilmu. Walaupun saya tahu ramai yang keliru, yang mengatakan minggu depan bukan minggu ini. Tuan-tuan dan perempuan bilang Selasa. Tengok kalender bilang Selasa. 1, 2, 3. Itu dia. Had 3 tu. Yang Selasa yang pertama 1 hari bulan. Selasa yang kedua 8 hari bulan. Selasa yang ketiga 15 hari bulan. Ini hari ini 15 hari bulan. Kalau kebetulan hari cuti baru kita runding lain. Minggu depan 22 hari bulan. Itu Selasa yang keempat. Bila Selasa yang keempat sudah ada tempat lain pula. Orang lain pula punya. Jadi sebab itu kita kena tepat exactly at the exact date. Tak boleh pindah-pindah lagi dah. Kecuali kalau nak pindah ada rundingan. Itu lain. Boleh kita ubah sesuai dengan isu dan sebagainya. Okey, pagi ini kita nak baca muka surat berapa? 16. 19. Bab menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Yang mana? Yang dah kita baca dulu. Sampai mana dulu? Dekat. Tekan. Terkaya. Bukan terkait. Terkaya. Duduk Perak. Mesti pandai cakap Perak. When you are in Perak, you must learn how to speak the Perak slang. Terkaya. Baru betul. Mana ke dia terkaya? Mana terkaya? Terkaya. Mana? Kekal. Kekal lah. Kekal, tiada baginya kesudahan. Kekal. Dia Allah tu apa saja zatnya kekal, sifatnya kekal, perbuatannya kekal. Perbuatan Allah tu bukan benda yang Allah buat. Kebolehan Allah untuk membuat sesuatu. Itu artinya kekal tu ya. Yang kekal tu keupayaan Allah untuk membuat sesuatu. Yang itu kekal.
Benda yang Allah buat tak ada kekal. Kita ni Allah yang menjadikannya. Kekal ke? Kekal ke kita ni? Matahari Allah yang menjadikannya. Kekal ke matahari tu? Tak. Ini keupayaan Allah. Kekal sampai bila-bila. Bila-bila pun Allah boleh menjadikan apa saja yang dia kehendaki. Dalam Quran Allah sebut fa'alul lima yurid. Dia membuat apa saja yang dia kehendaki. Keupayaan itu kekal tu. Berbeza dengan kita. Kita ni apa? Kita yang kekal ke tak? Tak kekal. Sementara everything we have is all temporary. Tak ada yang kekal. Pandangan kita kekal ke tak? Tak. Mula ni nampak lah. Tengok sikit lagi tu dah comel mata dah. Tu seorang tu mata lagi mana dia comel mata. Itu tanda-tanda nak apa? Nak hilang pandangan tu. Ini comel mata lagi Mula-mula kabur, betul samar-samar, betul dah mula berlebu, betul lah. Kena buat apa? Kena pakai contact lens, betul kena buat apa? Lisek apa gelon dah. Sudahnya meraba-raba, tak nampak. Itu pandangan. Pendengaran pun begitu juga. Mula-mula dengar, lepas tu dah lama-lama tak dengar, lama-lama tak dengar. Dah tua tu tak dengar. Mengapa tak dengar? Kerana dalam telinga kita ni ada satu kulit nipis namanya gegendang. Gegendang tu bila ada suara kena kepada dia, dia akan bergetar. Tahu getar? Getar, vibration. Itu sebab kita dengar tu. Kulit itu makin tua makin tebal, makin tua makin tebal, makin tua makin tebal. Kerana dia tarik telinga dan macam-macam lah boleh menyebabkan dia tebal tu. Udah tak dengar. Saya sekarang ni dah pekak ni tau. Tak apa dengar lagi. Sebab tu nak cakap dengan saya biar kuat sikit. Tapi kalau orang ngumpat saya sikit pun saya dengar. Dia ada special kebolehan. Itu dia kekal. Allah semuanya kekal. Sifat Allah kekal, ilmu Allah kekal. Pandangan Allah kekal, penglihatan Allah kekal, pendengaran Allah kekal. Hidup Allah tu kekal sampai bila-bila. Allah tu tak ada mati-mati. Kita lambat laun akan mati. Belum mati pun yang sudah ada pada kita ni banyak yang dah hilang. Sikit-sikit hilang. Tenaga kita makin tua makin hilang, makin tua makin hilang. Saya dulu when I was young, I jog every morning at least 4 miles, 4 batu sehari jogging. Ini hari 4 langkah pun dah tak lalu. Dah hilang tenaga, dah habis. Itu dia. Tapi Allah bila-bila pun kekal abadi selama-lamanya. Itu arti yang kekal. Mana ke dia kekal tadi? Kekal. Tiada apa? Tiada baginya kesudahan. Allah tak mati-mati. Sarmadiyun la nihayatalah. Sarmadiyun tu artinya sampai bila-bila kekalnya. Tiada baginya kesudahan. Yang lain tu semua ada kesudahan. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah dalam Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Matahari binasa, bulan binasa, bintang binasa, orang binasa, malaikat binasa, jin binasa, serangga binasa, apa saja, batu binasa. Bila berlaku kiamat besar tu habis semua binasa. Yang tak binasa, yang kekal hanyalah zat Allah. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang kekal ialah Tuhan kamu yang Rabbika dzul jalali wal ikram, yang amat agung dan juga amat mulia. Itu yang tak ada apa. Allah tak mati. Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup kerana sifatnya hidup. Jadi Allah tu tak ada mati-mati kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Kita hidup dengan nyawa. Sampai masanya padamlah kita. Tengok yang di Mekah tu. 107 orang habis. On the spot, kejap-kejap itu aja padamnya. Kenapa? Sebab nyawa mereka hanya setakat itu saja. Nyawa kita ni macam kita ngunci jam aja. Tahu, ngunci jam. Tu jam tu berjalan tok sampai masanya jam tu berhenti habis. Begitulah nyawa kita ni. Ada kalanya dia kuncinya kuat. Itu macam saya ni kuat sikit tu. Udah 73 kuat sikit tu. Tuan-tuan dan puan-puan belum tahu lagi. Jangan-jangan 2 hari je lagi. Macam tu? Belum tahu lagi.
Itu terserah kepada Allah. Allah nak tetapkan berapa lama kita nak hidup dalam dunia ni. Allah tetap kekal selama-lamanya. Okey, itu. Fahamnya tu? Kekal tu faham? Nanti kita akan belajar lagi bab kekal ni. Ya, bila kita ngaji wujud qidam baqa' tu ada lepas ni kita ngaji wujud qidam baqa'. Itu belum jumpa kekal tu. Baqa' tu arti kekal ya. Kemudian selain daripada itu sifat Allah apa? Munanzatun an musyabahatil makhluk. Artinya maha suci daripada bersamaan dengan segala makhluk yang baru. Tak boleh kita bandingkan Allah tu dengan mana-mana makhluk yang baru. Jangan kita katakan matahari tu Allah, bulan tu Allah, lembu tu Allah, gajah tu Allah, ya? Patung tu Allah, berhala tu Allah, lagi pokok besar tu Allah. Allah tak serupa dengan mana-mana benda yang baru. Nanti kita akan belajar apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama, berlainan Allah itu dengan sesuatu yang baru. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang boleh kita lihat, apa saja yang boleh kita dengar, apa saja yang boleh kita pegang, apa saja yang terlintas di hati kita, itu bukan Allah. Apa saja, whatever that crosses your mind, it is not Allah. Bukan Allah. Terlintas apa pun, itu bukan Allah. Cahaya bukan Allah. Pokok besar bukan Allah. Lembu bukan Allah. Itu sebab Allah marah benar orang mengada-ngadakan sesuatu yang menyerupai dia. Itu namanya apa? Syirik. Orang yang syirik tu marah benar. Sama ada syirik zat, syirik sifat atau syirik af'al. Marah benar Allah. Allah kata dalam Quran, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jauh benar sesatnya. Dia nak mencari cepor. Tahu cepor? Cari sampai ke Hanyai pergi. Jauh ke dekat? Oh, ni ada jauh. Keluar dari Mtokak, nanya orang di Hanyai tu. Mikir tahu ke mana cepor, teman dah letor mencarinya. Kata. Apa jawab dia? Maici, kata. Agaknya saya tak mana tahu cakap siam. Aku tak tahu, kata. Begitulah sesat jauhnya. Di akhirat besok begitulah. Cari apa? Mencari syurga. Tak jumpa-jumpa. Cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Macam tadilah nak mencari cepor. Cari sampai ke Hanyai. Cari lagi. Cari sampai ke Bangkok. Makin lama ke makin jauh? Makin dekat ke makin jauh? Makin jauh. Cari lepas Bangkok tu cari lagi. Sampai ke Chiang Mai. Makin jauh ke makin dekat? Makin jauh lagi. Cari sampai ke Rangoon. Rangoon di mana? Rangoon di mana? Udah tak tahu. Dia minta dia belajar ilmu alam ke tu. Sampai ke Rangoon di mana? Burma. Makin jauh ke makin dekat? Makin jauh. Begitulah di akhirat besok. Cari jauh. Cari makin jauh. Bila jauh dengan syurga, dekat dengan neraka. Kerana di akhirat besok dua tempat je. Satu syurga, satu neraka. Itu dia Allah marah dengan syirik. Sebab itu Allah tak ampunkan dosa syirik. Lain semua diampunkan. Inna Allah la yushraka la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah bahasanya tidak mengampunkan dosa orang-orang syirik. Tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita samakan Allah dengan sesuatu yang baru, sama ada zatnya, sifatnya, af'alnya. Tak boleh kita samakan dengan Allah. Sifat Allah jangan disamakan dengan sifat manusia. Bukan tak iya Tuhan tu menyembuhkan penyakit, tapi tok bawang dari kampung tu pun handai juga menyembuhkan penyakit. Kenal ke tok bawang dari kampung? Hitam macam bajunya. Sekolah di Pang. Ini kampung betul. Hitam jawabnya, kebiasanya pun hitam, jorin pula tu. Dia pun handai juga menyembuhkan penyakit. Sudah serupa tok bawang kampung dengan Allah Ta'ala. Dah serupa. Bila serupa tu, itu namanya syirik. Oh, ini kau dia panggil orang kampung juga lah. Sama satu geng lah kita. Cakap ada bunyi cakap orang kampung. Kalau apa tu aku tukar. Jangan duduk oleh pang ni. Duduk di pon ya. Okey.
Itu melawak aja ya. Yang seterusnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang seumpama Allah Taala. Apa saja jangan dibandingkan dengan Allah Taala. Itu laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan mana-mana satu, dan mana-mana satu tak serupa dengan Allah. Dua-dua tu berlainan. Allah berlainan dengan mana-mana satu yang baru pun berlainan dengan Allah Taala. Tak ada serupa dengan Allah Taala. Itu dipanggil laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan dia amat mendengar, dia amat melihat. Kita pun dengar lah, pun tuan-tuan dan puan-puan dengar lah cakap saya. Dengar ke tak? Itu serupa lah tuan-tuan dan puan-puan Allah. Allah dengar, tuan-tuan pun dengar, puan-puan pun dengar. Serupa ke tak serupa? Serupa ke tak serupa pendengaran tuan-tuan dan puan-puan dengan pendengaran Allah? Apa lainnya? Apa lainnya? Ada had. Macam mana hadnya? Tuan-tuan kalau dekat baru dengar. Kalau jauh dengar ke? Saya bercakap dari kampung tadi dengar ke? Ya. Saya minum kopi tadi di Kuala Lumpur minum kopinya pun. Nampak? Dengar ke tuan-tuan saya sembang minum kopi tadi? Tak dengar ya? Kita hanya dengan dekat baru dengar. Kemudian kita nak dengar nak ada telinga. Tuhan dengar tak pakai telinga. Tuhan tak perlu kepada alat. Tuhan tak perlu kepada perkakas. Dia dengar aja. Kerana dia bersifat sama'. Sama' tu artinya mendengar. Tak kira di mana saja dia dengar. Kalau kita bercakap di England, Allah dengar tak? Kita bercakap di Jepun, Allah dengar tak? Kita bercakap di Afrika, Allah dengar tak? Kita nyelam dalam air, bercakap dalam air, dengar tak Allah? Dengar. Walaupun tak bersuara. Ya? Kita, orang di luar pejabat, kalau dia bercakap, dengar ke tak? Tak dengar. Tambah kalau dia soundproof. Ini soundproof tak? Jabat ni soundproof tak? Orang cakap luar tu tak dengar kita. Kalau tak soundproof pun dia tutup pintu ni tak dengar pun. Ya. Dalam bilik ni tuan-tuan boleh dengar lah suara saya. Lain daripada bilik ni tak dengar dah. Itu bezanya. Semuanya terang di sisi Allah. Tak ada yang samar-samar. Tapi kita punya pendengaran kadang-kadang dengar. Makin tua makin peka. Makin tua makin peka. Ya, tuan-tuan rasalah esok. Dah tua esok macam mana? Begitu juga pandangan. Wa huwas samiul basir. Allah tu melihat. Siapa akan melihat Allah dengan melihat kita? Kita melihat dengan mata. Allah melihat dengan basar. Allah tak perlu kepada cahaya nak melihat. Kita nak ada cahaya. Nak ada mata. Mata tu pula nak ada kantar pada mata tu. Tahu kantar? Bukan buah kantor. Tahu buah kantor? Bukan itu, ini kantar. Kantar mata. Benda yang hitam pada mata tu. Ya? Kemudian nak ada cahaya baru nampak. Kalau tak ada cahaya tak nampak. Dalam gelap tak nampak. Tapi Allah tak perlu semua itu. Allah tak perlukan mata, tak perlukan kantar, tak perlukan cahaya, tak perlukan apa-apa untuk melihat. Terang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nyata, tak ada samar-samar. Itu penglihatan Allah berbanding dengan penglihatan kita. Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang seumpama Allah Taala, dan iaitu yang mendengar dan yang melihat. Lagi kemudian laisa bismin musawwarin, laisa bijismin, laisa bijismin, laisa bijismin musawwarin, tidak berjisim dan tidak bergambar. Tak boleh nak kita katakan Allah tu jisim. Apa jisim? Jisim tu benda yang dapat dipegang, yang dapat dilihat, yang bertubuh. Kita ni berjisim ke tak ada? Kita ni berjisim ke tak? Berjisim ya. Ada orang gemuk, ada orang kurus, ada orang tinggi, ada orang rendah, ada orang putih, ada orang hitam, ada orang apa lagi? Ada orang cerah ya, dan sebagainya. Itu namanya jisim, bertubuh. Allah tu tak ada jisim, tak ada tubuh. Ya. Mana rupa Allah? Mana rupa Allah tak ada bertubuh? Mana rupanya? Entah. Itu jawabnya. Sekali lagi. Mana rupa Allah? Entah. Jangan entah, entah. Dia punya apa tu pun nak betul tau. Dia punya harakat tu nak betul. Dia punya idgham tu nak betul. Entah ya. Kalau tanya orang mana rupa Allah? Entah jawabnya. Betul tu.
Kerana dia bukan berjisim, bukan bergambar. Tak ada pula rupa ini. Tak ada pula dia tu gemuk ke kurus ke tinggi ke rendah ke sederhana ke, tak ada. Ya. Benda tu ada, Allah tu ada, tapi mana rupanya tak tahu kita. Ada. Serupa yang dijadikan Allah pun rupa itu, ya. Udara tu ada tak? Udara ada tak? Mana? Cik tunjuk, bagi udara ada. Bagi ada udara. Bentuk apa mana? Bulat ke, bujur ke, ada? Tak tahu kita. Mana rupa udara? Entah, betul lah tu. Mana rupa udara? Entah. Begitu juga mana rupa Allah? Entah. Sedangkan udara tu Allah yang menjadikannya. Yang dijadikan Allah pun kita tak tahu mana rupanya. Ini kan pula Allah yang menjadikan sesuatu. Lagi kita tak tahu. Begitu juga nyawa. Mana nyawa? Mana nyawa? Tang mana nyawa? Tang tengkuk. Ya. Tang mana nyawa? Di mana-mana pun kita tak tahu di mana. Kadang-kadang tengkuk elok, mati juga. Ya tak? Kepala elok, mati juga. Ya. Kalau habis darah keluar, nyawa tu pada darah ke? Tak juga. Jadi kita tak tahu di mana nyawa. Tapi ada tak nyawa? Ada tak nyawa? Ada. Di mana? Tak tahu. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya masa ngajar sekolah tu adalah anak-anak Cina kata, kalau betul Tuhan itu atak mana dia, tunjuk sama saya cikgu, kata dia. Saya tanya dia, angin ada tak? Ada. Mana tahu ada? Ada rasa. Kata. Ya, tunjuk bagi saya. Mana angin? Saya nak tengok. Tak jawab dia. Bau angin, nyawa, mana nyawa? Dia pun tak boleh tunjuk. Ya, roh, mana roh? Roh ada tak? Tuan-tuan ada roh tak? Perempuan ada roh tak? Mana tahu ada roh? Mana tahu roh tu ada? Terasa, ada tak rasa sedih? Siapa yang merasakan sedih tu? Roh lah. Ada tak rasa gembira? Siapa yang bagi rasa gembira? Roh lah. Ada tak rasa takut? Siapa yang takut? Roh lah. Itu nanya ke roh tu ada. Tapi tak tahu kita di mana dianya. Tang mana roh tu. Ya? Nabi Muhammad pun ditanya dia kaum Quraisy tentang roh, dia tak jawab, dia tak kerti. Sehingga dia datang wahyu. Ya. Ditanya di kaum Quraisy tu, roh tu mana? Tunjuk pada aku, mana rupanya, kata. Ya. Tak jawab. Nabi tak jawab. Ya. Sehinggalah datang wahyu. Yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah ngabur kepada Muhammad. Mereka bertanya kamu tentang roh. Qulir ruhi min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahawa roh itu adalah urusan Tuhan aku. Roh itu siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Dan tidak aku utuskan kamu ilmu melainkan hanya sedikit sahaja. Ya, ilmu yang dibagi Tuhan tu sikit benar. Ya, tak payahlah kita nak mendabik dada. I'm a graduate of University of Harvard, tak payah. Sebenarnya sikit benar ilmu kita ni dibandingkan dengan ilmu Allah Taala. Ya. And I'm a PhD in philosophy, Sikit tu, bukannya banyak benar ilmunya. Ya. Kalau ditanya berapa helai rambut kamu di kepala, pun tak tahu jawab. Ya. Susah nak act nak megah-megah benar dengan ilmu yang ada. Ya. Kita dalam dunia ni pandai cakap orang putih, tapi tak erti pula cakap Jepun. Pandai cakap Arab bahasanya, tapi tak pula erti cakap apa? Cakap Afrika. Banyak tak erti ke banyak erti? Banyak tak erti cakap Jepun, tak tahu cakap Afrika, tak tahu cakap Kemboja, tak tahu cakap Vietnam, tak tahu cakap Cina, tak tahu cakap apa lagi? Cakap Telugu, tak tahu cakap Malabari, tak tahu. Cakap apa lagi? Cakap Jawa, tak tahu cakap Banjar, tak tahu. Ya, orang Jawa, orang Banjar tahu lah cakap Jawa, cakap Banjar lain. Mana tahu? Ya, cakap Rawa tahu. Dah tak tahu, saya pandai cakap Rawa. Bukan saya orang Rawa, saya orang Kampung Gajah. Tapi saya duduk lama di Kopeng. Pandai cakap Rawa. Jadi cakap Rawa je pandai, lain tak pandai. Artinya tak usah nak mendabik dada lah kalau kita kelulusan tinggi. Doktor ini, Doktor Rosli ke umpamanya, ya. Tak usah act lah. Kerana ilmunya sikit dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Alright. Itulah laisa kamitslihi. Lai bijismin musawwarin.
Tidak ada dia berjisim yang berupa, tak ada. Allah tu opini tak ada. Seterusnya apa kata pengarang kitab ni tentang Allah? Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Maha suci. Maha suci itu artinya tak ada langsung, tu maha suci. Maha suci Allah. Tak ada Allah tu sifat kekurangan, tak ada Allah tu sifat kelemahan, tak ada Allah tu sifat kecacatan. Ini pun maha suci juga. Tak ada. Apa yang tak ada? Maha suci Allah Ta'ala daripada berpindah. Allah tu berpindah dari tempat ke tempat. Macam tuan-tuan tu pindah daripada meja sana tu kemari. Itu pindah lah tu. Tuhan tak ada hobi tu. Daripada berpindah dan bergerak. Tuhan tu tak ada pula bergerak sana sini. Tidak pula diam. Makhluk kalau tak bergerak dia diam. Kalau tak diam dia bergerak. Ya ke dah. Itu makhluk kita ni. Kalau tak diam dia bergerak. Kalau tak bergerak dia diam. Itu kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni diam. Sekarang bergerak. Diam, bergerak, tapi Allah tidak bergerak dan tidak diam. Bukan dia bergerak dari tempat ke tempat, tidak pula dia diam setempat. Itu Allah. Memang payah nak faham, tapi kena faham juga lah mana banyak. Maha suci Allah dapat berpindah dan bergerak dan mengambil tempat. Tak boleh Allah duduk atas kerusi, Allah tu duduk di langit, Allah tu duduk di apa. Walaupun Nabi Muhammad naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, bukan makna Allah berada di Sidratul Muntaha. Allah tu di mana-mana pun ada. Bukan dia berada di Sidratul Muntaha untuk apa? Yang berada di Sidratul Muntaha siapa? Nabi Muhammad. Bukannya Allah Allah di mana-mana pun ada. Tapi Allah dah tetapkan kalau kamu nak berjumpa dengan Allah, kena kamu pergi ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad tu ada di situ. Allah di mana-mana pun ada. Di Sidratul Muntaha pun ada, di langit ketujuh pun ada, langit keempat pun ada, langit yang pertama pun ada, di langit dunia pun ada, di mana-mana pun Allah itu ada. Dia tidak bertempat. Bukan maknanya Allah tu ada di bangunan persekutuan ni, lain tak ada. Allah tu ada di Malaysia, Allah tak ada di Jepun. Allah di Jepun ada tak? Ada tak Allah di England? Ada tak Allah di Amerika? Ada tak Allah di Afrika? Di mana-mana pun ada. Kerana Allah tu bukan bertempat. Yang bertempat tu kadang-kadang kita tak jumpa-jumpa pasal dia bertempat. Allah kita boleh jumpa di mana-mana pun. Kejap ni boleh jumpa Allah tak? Boleh tak jumpa dengan Allah kejap ni? Boleh. Bila-bila pun boleh jumpa kerana Allah tu tak ada bertempat di mana pun. Sidratul Muntaha tu atas lagi daripada langit ketujuh. Di langit ketujuh ada satu dipanggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu macam Kaabah di Mekah ni. Tapi itu di langit ketujuh. Namanya Baitul Ma'mur. Tempat malaikat beribadah. Malaikat-malaikat beribadah di Baitul Ma'mur tu. Ada yang sujud-sujud sampai bila-bila. Ada yang rukuk-rukuk sampai bila-bila. Ada yang iktidal sampai bila-bila. Ada yang berdiri aja sampai bila-bila. Mereka semayang. Ikut fungsi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang berdiri aja. Yang duduk aja. Yang sujud aja. Yang rukuk aja. Mereka keliling Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu nisbah Baitullah di dunia ni. Di dunia ni dipanggil Baitullah. Di langit dipanggil Baitul Ma'mur. Atas dari Baitul Ma'mur tu itu namanya Sidratul Muntaha. Tempat yang tertinggi. Nabi Muhammad aja seorang pergi ke sana. Jibril pun tak ikut sama. Jibril merasakan tak layak untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad saja yang dijemput sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah dia berjumpa dengan Allah. Balik dia daripada Sidratul Muntaha, ditanya sahabat tu. Kamu berjumpa dengan Allah, mana rupa Allah tu? Apa jawab Nabi? Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai sesuatu. Itu je jawab. Tak ada dengan abuahnya Allah tu bujur ke, bulat ke, kuning ke, biru ke, hijau ke. Tak ada khabar itu. Kerana tidak menyerupai mana-mana sesuatu.
Itu namanya Sidratul Muntaha. Ya. Tempat lapisan langit itu maksudnya seperti yang digambarkan saya kan, ada stratosfera, ionosfera, dari bilangan sampai 7. Itu kelapisan yang menggambarkan langit itu. Sebab dalam saya pun ada stratosfera, ionosfera, dia ada 7. Ingat saya. Lapisan. Itu kelapisan yang dimasukkan. Lapisan langit itu. Itu mana saya dah gambarkan 7 tu. Yang 7 tu. Ya, atas lagi. Maknanya bukan 8 lapis tu, atas daripada langit yang ke-7. Tapi tak ada lapisan, bukan lapisan lagi dah. Lapisan langit hanya 7 saja. Langit ke-7 tu dah tak ada lapisan. Tak ada lapisan dah. Terus. Terus dipanggil sab'a samawat, 7 lapisan langit. 7 lapisan langit. Di atas langit tu. Mana rupanya entah, jangan tanya saya, tak pernah pergi mana tahu. Kadang-kadang anak-anak tanya. Ya lah. Itu namanya ayat mutasyabihat. Sebab budak-budak tanya, kita nak menjawab. Soalan Cik Roslina tadi, yang bersemayam tu macam mana? Duduk ke? Ya, ada ayat Quran. Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu ala arshis istawa. Ar-Rahman iaitu Allah bersemayam di atas istiwa. Istawa tu artinya apa namanya? Ada satu tempat namanya istiwa, ya. Istiwa tu istawa, ya. Dipanggil istawa pun dia, istiwa pun dia. Ya. Jadi macam mana Allah tu duduk di istiwa? Macam mana keadaannya? Kita jawab apa? Yang itu kita tak tahu. Kembali kepada Allah Ta'ala. Itu nama ayat-ayat tu mutasyabihat. Ayat yang samar-samar. Yang bukan jelas, ya, tak jangka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata nama ayat itu. Ayat Quran tu, surah berapa saya dah lupa. Ya. Itu namanya ayat samar-samar. Kita tak dapat nak terangkan. Begitu juga yadullah. Apa itu yadullah? Tangan Allah. Tangan Allah tu apa tangan saya ni ke? Ada jari, ada kuku, ada tai kuku, kan? Macam tangan saya ni kan? Tak. Macam mana? Entah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Yang layak bagi Allah Ta'ala saja. Dan begitu juga wajah Allah. Ada tak wajah Allah dalam Quran? Ada wajhu rabbik. Wajah Tuhan kamu. Itu semua 2-3 ayat tu ayat samar-samar namanya. Tak payah kita bahaskan. Tak payah dicari-carinya. Tapi ulama-ulama moden ni, mereka ada mentakwilkan. Berarti mentakwilkan, memberi makna yang sesuai dengan sifat Allah Ta'ala itu. Macam istiwa tu ditakwilkan dengan apa? Dengan kebesaran tahta kerajaan Allah Ta'ala. Itu istiwa. Ya. Begitu juga yadullah tu ditakwilkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Begitu juga wajhu rabbik, wajah Tuhan kamu, ditakwilkan kepada bukannya muka Allah, nama ertinya muka Allah, tapi ditakwilkan kepada zat Allah Ta'ala. Tapi wallahu alam, ya ke salah ketakwilan tu kita tak tahu. Itu ulama yang menentukannya. Yang boleh bertakwil pun ulama je. Kita bukan ulama. Kita apa? Kita ulur dalam semak. Tak payahlah mentawil-tawil. Ulama boleh mentawilkannya. Tapi tak ada yang sebab di masjid yang paling ajar, sebab berkata yang Allah bersemayam tu, Ustaz kata Allah tak ada di mana-mana, dia bersemayam di situ, maknanya dia mengetahui segala yang apa yang tu. Sebab dia kata kalau kata Allah di mana-mana, mungkin Allah tu ada dalam poket lah apa, tak ada juga lah. Jadi berbeza sikit. Allah tu tak bertempat, itu dah. Kita faham Allah tak bertempat dah tu. Ya. Di mana-mana pun ada. Boleh dikata mana-mana pun ada. Dalam poket pun ada kalau kira. Ya. Ya, kalau poket kita koyak, Allah tahu tak? Tahu. Dia di mana-mana pun ada. Kerana Allah itu tidak bertempat. Ya. Tak ada berjisim. Dia bukan ada jisim. Dalam bilik ni ada tak? Ada. Di luar bilik ni ada tak? Ada. Dalam air ada tak? Ada. Di mana-mana pun ada. Ya. Cuma tak boleh kita spesifikkan tempatnya. Allah di sini, Allah di sana, tak boleh, ya. Kerana Allah tu tidak bertempat. La makanun, tidak ada tempat dia duduk, ya. Baik. Kemudian baca lagi. La yahwiyahu makanun. Ini tak tempat yang tadi.
la yahwiyahu makanun atau yahwihi makanun, tidak meliputi akan Allah Ta'ala itu tempat. Bukan maknanya Allah ada di Amerika, tak ada di Afrika, Allah ada di England, tak ada di Perancis, Allah ada di Jerman, tak ada di Turki, bukan. Dia tidak spesifik tempatnya, di mana-mana pun Allah ada. Ya. Dan begitu ke wala yuhsihi zamanun, artinya tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Ya, Allah tu tidak ditentukan oleh zaman. Bila Allah tu ada, bila-bila pun ada. Bukan Allah tu ada dalam tahun 2015, dia tak ada dalam 2016, tak ada. Bukan apa itu ya. Dia tu ada di tahun berapa? Di tahun 2016, tak ada dalam 2000 apa. Di bila-bila masa pun Allah itu ada. Ya, dulu, kini dan selama-lamanya Allah itu ada. Dulu tu beda. Dulu, no beginning. Tak ada awal. Ya, bukan makna Allah tu ada tahun 15, lepas tu tahun tahun kurun yang ke pertama, Allah tak ada sebelum kurun pertama, bukan. Ya, sebelum alam ni ada, Allah dah ada. Bila start Allah? Bila start adanya Allah. Tak ada start. Allah tak ada tarikh lahir. Allah has got no birthday. Dia menjadikan sesuatu. Dialah yang lebih awal adanya. Siapa dulu? Allah ada ke matahari ada? Allah dulu. Siapa dulu? Allah ada ke bulan ada? Allah dulu. Kerana Allah yang menjadikan segala-galanya. Matahari itu Allah menjadikan, bulan tu Allah menjadikan, bintang tu Allah menjadikan, langit tu Allah menjadikan, bumi tu Allah menjadikan. Apa saja selain Allah, Allah jadikan. Hasilnya Allah aja. Apa pun tak ada. Lepas tu baru Allah jadikan langit dan bumi. Baru Allah jadikan makhluk. Baru Allah jadikan kita. Baru Allah jadikan udara dan sebagainya. Itulah la yuhsihi zamanun. Artinya Allah tu bukan tidak menentukan Allah oleh zaman. Jangan zaman Allah tu ada maka berlaku ini. Betul ke salah ayat tu? Salah, tak boleh ya. Kerana Allah tu bila-bila pun ada. Selama-lamanya ada, dulu-dulu pun ada, sekarang pun ada. Itu yang dia ambil demo tu sifat Allah tu tau. Tak boleh tu tau. Dulu, kini dan selama-lamanya itu sifat apa? Sifat Allah. Dulu pun Allah ada, kini pun Allah ada, selama-lamanya pun Allah ada. Jadi jangan kita ambil ungkapan itu. Ungkapan itu merosakkan akidah kita. Kemudian selain daripada itu, apa kata pengarang ini tadi? Kana qabla an khalaqaz zamana wal makan wa wal ana ala ma alaihi kan. Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia menjadikan akan zaman dan tempat. Dahulu daripada dia menjadikan zaman tu Allah sudah ada. Zaman tu apa? Zaman tu artinya masa. Sebelum zaman ni. Kita ada pakai zaman tak? Zaman dahulu, zaman sekarang, zaman akan datang, itu zaman-zaman. Sebelum zaman tu Allah dah ada dah. Allah cipta zaman. Bukan nama orang zaman ni. Ada juga orang nama zaman. Ada. Bukan yang zaman itu. Zaman itu musim. Akhir zaman. Sekarang ni apa? Akhir zaman. Awal-awal dulu? Awal zaman. Zaman batu. Zaman tu? Zaman batu. Zaman apa lagi? Zaman roda. Sekarang ni zaman apa? Zaman teknologi. Zaman internet sekarang ni. Itu zaman-zaman. Allah yang mencipta zaman. Kerana Allah tu lebih dulu daripada zaman. Dan tempat. Begitu ke tempat. Semua Allah menjadikan tempat. Tempat tu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bukannya apa? Bukannya tempat dulu ada baru Allah ada. Kita tempat dulu ada baru kita ada. Bangunan persekutuan ni ada orang yang belum lahir lagi dah ada bangunan ni. Tuan-tuan ada tak lahir? Datang-datang dah ada ke tak bangunan ni? Maknanya bangunan ni dulu boleh daripada tuan-tuan dan perempuan.
Tapi Allah dia dulu daripada segala tempat yang ada dalam dunia ni. Allah lebih dulu daripada Eiffel Tower di Paris. Allah lebih dulu daripada Twin Towers di Kuala Lumpur. Allah lebih dulu daripada apa lagi? Daripada yang di Jalan apa? PWTC. Siapa dulu? Allah dulu daripada apa saja tempat dalam dunia ni. Ya? Allah lebih dulu daripada apa namanya? Kuil Bora Bodo, apa namanya? Bora Bodo. Allah lebih dulu daripada hanging stone of Babylon. Ya? Allah lebih dulu daripada apa? Daripada Baitul Maqdis. Allah lebih dulu daripada Masjidil Haram. Ya, dia lebih awal daripada alam ini. Allah lebih dulu daripada matahari, lebih dulu daripada bulan, lebih dulu daripada segala-gala makhluk yang ada di bumi ini. Karena dia yang menjadikannya. Yang menjadikannya itu lebih dulu ke atau yang dijadikan lebih dulu? Yang menjadikanlah lebih dulu. Itu sebab Allah tu ya, huwal awwal. Huwal awwal. Hu tu dia. Awal tu yang paling awal. Allah lah yang paling awal. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang paling awal dan dialah juga yang paling akhir. Allah yang paling awal dan Allah juga yang paling akhir. Tak ada yang mendahului Allah dan tak ada yang kemudian daripada Allah. Udah mati semua orang esok, Allah tak mati lagi. Lain semua dah mati. Malaikat maut pun mati sudahnya tahu. Macam mana malaikat maut mati? Siapa nyabut nyawa ni? Dia sendiri. Ya ke? Ya ke? Udah ni tak tahu, entah ni. Bila dah mati kita esok, dah mati semua makhluk esok, tinggal dua je yang tak mati. Malaikat maut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang tak mati. Kenapa? Kerana dia hidup bukan dengan nyawa. Malaikat maut ada nyawa. Siapa bagi nyawa? Allah bagi nyawa. Lalu Allah tanya malaikat maut, wahai malaikatku, siapa lagi yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala ajalah. Allah tanya lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Kerana malaikat maut ada nyawa tak? Ada. Siapa bagi nyawa? Allah Ta'ala bagi nyawa. Diam malaikat maut, tak jawab. Kerana dia tahu ini perintah Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia suruh cabut. Siapa nak cabut lagi? Yang lain dah mati, tinggal dia seorang je. Jadi dia kena cabut nyawa dia sendiri. Dia pun cabut nyawanya. Ya, punya ada sakit, jerit pekik dia tahu. Aduh katanya. Kalau aku tahu macam ini sakitnya cabut nyawa, tak aku siom buat kerja nyabut nyawa orang. Tak aku siom buat kerja nyabut nyawa orang tahu. Kata dia malaikat maut. Rupanya malaikat maut tu orang kalau dipang. Kamu yang lihat. Maka matilah malaikat maut. Tinggal Allah aja ya. Tinggal Allah aja yang tak mati. Lalu Allah tanya pembesar-pembesar dunia. Dia tanyanya George Washington, ditanyanya Abraham Lincoln, ditanyanya George Bush, ditanyanya Barack Obama, ditanyanya Winston Churchill, ditanyanya Maharaja Hirohito, ditanyanya Hitler, ditanyanya Mustafa Kamal Atatürk, ditanya pembesar-pembesar dunia ni semua Allah tanya. Apa tanya? Limanil mulkul yaum. Apa artinya? Hari ini siapa yang berkuasa? Ditanya yang berkuasa dulu-dulu. Ya. Saddam Hussein lagi. Yang berkuasa lah. Lagi siapa? Siapa lagi? Mahathir Muhammad. Tak kenal? Ditanya. Semua tak boleh jawab. Mengapa dah tak jawab? Mudah mati bila nak jawab. Lalu Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar.
Bagi Allah lah yang ahad, yang esa. Wahid itu nanti satu ya. Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang esa, yang paling berkuasa. Lain tak ada kuasa dah. George Bush kuasa lagi tak? Tak ada dah. Hitler kuasa lagi tak? Tak ada dah. Saddam Hussein kuasa tak? Tak ada. Ya? Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Sebab kerajaan Allah tu tak tumbang-tumbang. Taklah buat bersih ke 18 ke. Tak tumbang-tumbang kerajaan Allah Ta'ala. Lantaklah buat apa lagi? Apa himpunan baju merah ke macam esok nak buat kan? Himpunan baju merah. Boleh tumbang ke kerajaan Allah? Tak ada ya. Kerana kerajaan Allah tu sampai bila? Sampai bila? Sampai bila-bila. Lepas kiamat pun kerajaan Allah masih lagi berkuasa. Hanya Allah saja yang berkuasa. Yang lain tu ada terhad kuasa. Itu dia ya. Wa wal ana ala ma alaihi kan. Dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya, iaitu ada ia sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Allah tu tak berubah-ubah dari sedianya. Sentiasa ada je Allah tu. Sentiasa sempurna je Allah tu. Tak ada berkurangan. Tak ada makin lama makin kurang, makin lama makin lemah, makin lama makin cacat, makin lama makin tak terpakai. Tak ada. Bukan macam orang. Orang makin lama makin lemah, makin lama makin lupa, makin lama makin apa? Makin tua. Sudah tua langsung tak ingat dah. Peringatan sudah tak ingat. Mana macam mati aku kata. Jenuh mencarinya. Mana macam mati aku. Apa yang pakai. Itu kalau dah tua. Nama anak pun dah lupa. Oh Timah, oh Munah, oh Enab, oh Etun. Kerana nama kawan tu Maznah. Ada dah. Tak tunggu lah tua esok. Tak boleh. Tengah ini tak ada lah. Tengok tua sekali esok. Sudah lupa saja. Saya sekarang ni tua dah macam itulah, lupa saja. Mana tadi pinggang aku cari. Tak jumpa juga. Rupanya ada di pinggang. Ada di pinggang. Begitulah dah tua. Ilmu kita ni begitu juga. Mula-mula banyak ilmu, betul sikit. Tapi ilmu Allah kekal sampai bila-bila. Tidak ada berubah-ubah. Kekuasaan Allah tak berubah-ubah. Pandangan Allah tak berubah-ubah. Pendengaran Allah tak berubah-ubah. Kesempurnaan Allah tak berubah-ubah. Yang lain tu semua berubah. Baik, kemudian baru kita nak ngaji sifat 20. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Lagi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Ini hafal ni. Wujud, qidam, baqa' ni hafal tau. Kalau tak hafal macam? Esok pergi daftar tadika Islam. Siapa belum hafal lagi? Esok pergi daftar mengaji di mana? Tadika Islam. Mengapa? Kerana budak-budak di tadika Islam tu hafal. Anak tuan-tuan dan perempuan yang di tadika Islam tu hafal ke tak? Hafal. Maknya tak hafal. Esok pergi daftar. Pergi jumpa cikgu tadika tu. Saya nak belajar boleh ke? Kena hafal tu. Dulu hafal dia tak tua, dah tua tak hafal. Bila tua dia? Patutnya tengah ini lah hafal ya. Dia main hafal tu. Allah wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadisi. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Saya tak payah lah ngaji tariqah ya. Mun hafal? Siapa tak hafal esok pergi daftar tariqah. Bukan setakat hafal apa itu aja, kena tahu maknanya, kena terangkan apa namanya, dia punya implikasinya dalam hidup kita, apa relevannya dalam hidup kita nak hafal benda itu.
nak tahu wujud qidam baqa ni, apa relevannya dalam hidup kita. Ini akan datanglah kita baca. Untuk hari ini udahlah itu, ya. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Ada any objection? Ya. Ya. Dia akan datang pada satu hari dalam pembukaan. Ya. 70 kali sehari datang. Dia ngintai kita ni 70 kali sehari datang. Datang sekali diputihnya rambut selai. Ada tak yang dah putih rambut? Datang lagi, ya. Dikedutnya sikit tang pipi tu. Ada dah kedut pipi tu? Datang lagi apa? Ditariknya sedikit tenaga. Datang lagi ditariknya pemandangan. Datang lagi ditariknya pendengaran. Begitulah sikit kita tak sedar. Sedar-sedar dah banyak hilang aja. Pandangan dah hilang, pendengaran dah hilang, muka berkedut-kedut. Itu mereka mau tu datang. Dia satu hari 70 kali datang nyenguk kita. Sampailah ketika kita nak mati, 40 hari sebelum kita mati, nama kita dah berubah. Tak ada panggil Rosli, tak panggil lagi dah. Tak ada panggil Safwan, tak ada panggil Timah, tak ada panggil apa? Siapa ke nama betul. Tak ada panggil Enab, tak ada panggil Etun. Apa? Bayanun. Ya, sudah berubah, semua tukar nama. Malaikat panggil kita dengan nama mayat. Mayat, wahai mayat, kata malaikat, ya. Aku malaikat yang menjaga makanan kamu. Aku telah mencari di seluruh dunia kalau ada sesuap makanan untuk kamu makan. Tapi bahagian kamu sudah habis, wahai mayat. 4 orang malaikat datang. Bukan datang, menyeru dari langit. Lepas tu menyeru malaikat yang kedua, wahai mayat, aku malaikat yang menjaga minuman kamu. Aku telah mencari di seluruh dunia kalau ada seteguk air untuk kamu minum. Tapi untuk kamu sudah habis, wahai mayat. Datang. Kemudian menyeru lagi malaikat yang tiga, wahai mayat, aku malaikat yang menjaga pernafasan kamu. Aku telah mencari di seluruh dunia kalau ada sedikit udara untuk kamu bernafas. Tapi bahagian kamu sudah habis, wahai mayat. Menyeru lagi malaikat yang keempat, wahai mayat, aku malaikat yang menjaga gerak-geri kamu dalam dunia ini. Aku telah mencari di seluruh dunia kalau ada satu langkah lagi untuk kamu melangkah, tapi your budget is already finished, kata mayat. Kata malaikat tu. Dia tak kata cakap putih ke? Itu 40 hari sebelum orang tu mati. Namanya dah bertukar. Tak ada lagi namanya yang kita panggil apa nama? Dia panggil yang apa nama? Apa dia panggil dia malaikat dari langit? Mayat semua. Soalannya, is it impossible that now, at this moment, we are being called mayat by the malaikat in the skies? Impossible kan? Mana tahu? Keluar-keluar kan, tergelincir, dom, udah, padam. Macam orang di Mekah tu lah, dia tahu ke dia nak mati. Sedangkan 40 hari sebelum mereka mati tu, malaikat dah panggil mayat mereka. Kita ni, mana tahu? Mereka dah panggil mayat, wahai mayat, kata. Balik kamu untuk kau, dom, langgar lori. Udah, jadi mayat betul. Itu dia tuan-tuan ya. Semua dengar tau. Seruan malaikat tu semua dengar. Katak dengar, kredit dengar, lembu dengar, khabar dengar. Unta dengar, ular dengar, nyamuk dengar, lalat dengar. Yang tak dengar 2 jenis makhluk aja. Siapa? Manusia, lagi satu jin tak dengar ya. Manusia tak dengar, jin tak dengar. Menyeru aja sentiasa malaikat dari langit tu. Itu kadang-kadang kerana demo tu dengar tau. Makhluk lain dengar. Kita lalu ikut kandang lembu tu. Kata lembu tu lah. Dia dengar lah tu. Itu orang tu 3 hari je lagi, kata lembu. Jangan takut pula. Benda ni memang betul ya. Itu dah. Kalau kita tahu, macam kalau cakap lembu tu kita faham, macam tak keluar rumah lah kita. Duduk rumah aja, kerjanya wirid zikir aja ya. Mun tak tahu, itu yang kadang-kadang tengah nari mati. Ada tak orang tengah nari mati? Ada ke tak? Ada tengah nari. That's the way I like it. Dom. Tengah nyanyi mati. Dan sebagainya. Dia tak tahu.
Tapi orang di Mekah tu alhamdulillah lah, mereka tengah baca Quran, ada yang tengah wirid, ada yang tengah semayang, ya, mati dalam beribadah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan mereka mati syahid. Mudah-mudahan syahid. Okey, udah tak lagi? Ustaz, nak tanya pasal jenazah. Kalau masa kita bumi kan, dia orang kata sebab tu kena pipi ni betul bukan darah ataupun betul tak? Iyalah. Itu sunat je, bukan wajib ya. Sunat je. Bagi kenakan tanah tu kepada pipi dia. Memang itu. Kalau dia dalam keranda, kita letak tanah. Letak tanah tu dalam. Ustaz nak tanya ataupun nak minta nasihat lah kan. Macam saya ni masih baru, orang kata belum nak ada pengetahuan hebat macam Ustaz kan. Macam nasihat Ustaz, macam mana persediaan mental dan juga diri tu untuk supaya kita ni mencari. Kadang-kadang kita tak tahu keupayaan kita dari segi mana kan. Kita nak mencari, nak mengenal Allah, nak mengenal diri semua tu. Kita nak tahu persediaan kita tu macam mana. Kita nak tahu diri kita tu bersedia ke atau tidak macam mana. Sebab kadang-kadang dia takut macam kita mencari. Dia takut kita tidak cari. Macam mana nasihat Ustaz lah untuk macam saya yang baru ni macam mana. Supaya tak tersasar lah orang kata kan. Sentiasa hadir dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu tu disifatkan oleh Rasulullah sebagai taman-taman syurga di dunia. Ya, sentiasalah berada dalam majlis ilmu. Kita akan baca nanti insya-Allah. Jadual harian kita ni ada di sini dalam kitab kita ni. Lepas sembahyang apa nak buat, bangkit dari tidur apa nak buat, itu persediaan belakang tu. Bangkit dari tidur apa doanya, nak tidur apa doanya, nak mengenakan pakaian apa doanya, ada adab belakang. Jadi kita akan belajar yang tu insya-Allah. Tapi nak belajar kena rajinlah belajar menghadiri majlis-majlis ilmu. Bukan sini aja. Kalau sini sebulan sekali aja. Balik kan cari mana masjid surau ada majlis ilmu, pergi. Bila ada lapang pergi. Insya-Allah lepas itu kita bersedialah untuk menghadapi kehidupan kita di masa depan. Tapi jangan lepas majlis ilmu. Nombor satu tu cari itu nasihat saya lah. Adakah memadai sama ada kita macam kesibukan tu kita puasa ataukah lebih elok kalau kita pergi sendiri berguru. Kalau ada guru yang sanggup ngajar boleh lah. Tapi sekarang payah nak berguru seperti itu ya. Lebih-lebih orang perempuan lagi payah. Nak mencari guru yang mursyid dulu. Kemudian nak mencari guru yang apa? Yang ikhlas. Nak mencari guru yang sesama wanita pula tu. Kalau berdua-duaan dengan lelaki yang macam? Macam? Berdua dama aja. Mula betul. Lepas tu dah nyeleweng sikit. Sudahnya, cantik kamu ni Itu yang bahaya tu. Kemungkinan itu ada ke dah? Ada. Jadi payah. Tapi yang eloknya carilah majlis-majlis ilmu ya. Yang orang ramai, yang tidak timbul fitnah. Kerana mencari ilmu ni kadang-kadang boleh datang fitnah juga ya. Boleh berguru. Tapi kalau ada ustazah tak apa, carilah ada ustazah yang boleh ngajar. Ya. Ini. Ada tak yang lebih penting daripada 24 jam? Atau setiap saat ingat Allah di dalam setiap perbuatan harian? Yang ini yang lebih penting. 24 jam tu kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Tapi kalau setiap saat ingat kena Allah. Memang apa kita buat bukan suruh Allah, bukan kopi itu. Ya. Itulah everything we do mengikut kehendak Allah. Itu ingat Allah lah tu. Apa saja kamu buat, ya, ikut adab-adab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Betul lah. Saya kata goal dia, semayang tu salah satu perbuatan yang kita ingat Allah. Yang lebih penting 24 jam tu. Itu betul. Pendapat anda tu betul. Ya, yang kita buat tu semua ikut perintah Allah. Buang kuku pun ingat Allah boleh tak? Menguap ingat Allah boleh tak? Macam mana menguap ingat Allah? Macam mana menguap ingat Allah? Tengah muat tu Allah gitu kan? Macam mana menguat ingat Allah? Bukan sebut nama Allah, tak sebut pun tak apa. Kita muat tutup dengan tangan ke tangan ini ya.
Lepas tu jampi. Tahu jampi penguat? Tak tahu? Tak tahu ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. Udahlah tu. Itu jampinya. Tak hafal kan? Udah hafal belum? Udah hafal belum? Ada. Itu ingat Allah lah tu. Ya? Istighfar menguap tak ada istighfar. Menguap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kerana dia datang dari setan. Ya? Mengantuk tu siapa bagi? Setan. Itu semua ingat Allah lah tu. Itu zikrullah lah tu. Ya? Kalau berkosin, apa sebut? Alhamdulillah. Ya, kita dengar orang berkosin dia sebut alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamukallah. Itu ingat Allah lah belakang tu, ya. Dan sebagainya. Buat aja macam-macam. Nak o'ok pun. Nanti kita akan belajar adab-adab nak o'ok. Tahu o'ok? Apa o'ok? Ya. Nak o'ok pun. Ya. Kena ingat Allah juga. Bukan tengah o'ok tu Allah. Bukan macam itu, ya. Ikut adab-adabnya. Nanti kita akan belajar 30 adab-adab tahu? Nanti akan kita baca insya-Allah, ya. Itu ingat Allah namanya. Okey. Akal sesuatu yang baru. Ataupun persoalan. Baru akal macam mana? Ya. Ini baru tu akal. Ya. Hafal dan faham hanya menggunakan memori. Tetapi jalan yang wajib untuk menjana akal Quran dan Allah atau Allah. Ya, suruh guna akal. Ustaz setuju atau tidak? Ustaz setuju ke tidak? Allah suruh guna akal. Dalam Quran ada tak? Afala ta'qilun. Ada tak? Ada ke tak ada? Itu Allah suruh lah tu. Apakah kamu tak berakal? Akal kita Allah suruh akal. Tapi kebanyakan orang dia confuse. Dia dah guna akal tak? Jadi saya menganggap manusia itu guna akal bila sesuatu yang baru wujud ataupun timbul satu persoalan, baru akal dia guna. Kalau dia hanya menghafal ataupun faham, dia hanya menggunakan memori, belum akal lagi. Tapi hafal dan faham itu jalan yang wajib untuk menjana akal. Ustaz juga. Dia memori itu hasil daripada kekuatan akal. Baru datang memori. Ya. Why do you remember? Ya? Itu jalan yang sebelum akal itu. Akal tu every time dia berfungsi. Mana ada akal tu tidur? Tak ada. Akal tu every time dia berfungsi. Tak ada setuju itu. Itu bukan itu kaedahnya. Ya? Memory itu dengan kekuatan akal baru datang memory. Ya, kekuatan akal tu. Baru ada memory. Itu sebab orang yang akalnya kekuatan dia tak ada memory. Kalau dia gila umpamanya, dia tak tahu apa yang dia cakap sebelum itu. Artinya kekuatan akal tu tak ada. Memory itu hafalan dan sebagainya itu kekuatan akal. Ya. Bila akal tu kuat, akal tu sempurna, dia boleh ingat. Macam kita boleh memorize ayat Quran umpamanya, itu kekuatan akal lah, boleh mendatangkan memori itu. Kalau dia tak ada apa ni, tak hafal. Itu yang jenuh tu. Itu yang macam kuliah tak habis-habis tu. Pasal apa? Akalnya tak berfungsi. Memorinya tak kuat. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Diam tidak. Wala ana abidum ma abattum. Itu apa? Akal tu tidak mewujudkan memori. Tak kuat untuk memorize. Itu yang kadang baca wattin pergi wal asri. Ada tak? Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Itu dah menung. Bila pula aku baca wal asri. Pasal akalnya tidak kuat, tidak mewujudkan memori yang kuat. Itu dia yang sebenarnya. Bukan mesti ada akal baru boleh. Ada akal dulu, baru ada memori. Allah dah cabar manusia dengan akal. Itu sebab kata Allah, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr
wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam dengan memberi akal kepada mereka. Dan mereka dapat tunggangan di daratan dan di lautan. Dan mereka dapat rezeki yang baik-baik. Manusia je yang ada tunggangan di daratan, di lautan. Ya ke tak? Gajah ada naik skuter tak? Rezeki siapa yang baik? Rezeki, makanan kita. Siapa yang baik, nombor satu baik makanan? Manusia aja. Ya ke tak ni? Manusia nasi aja berapa jenis nasi makannya? Ini ada nasi lemak lagi, nasi Arab lagi, nasi minyak lagi, nasi ayam lagi, nasi paprik lagi, nasi hujan panas lagi, nasi bukhari. Manusia aja ada pernah tengok lembu makan nasi bukhari? Ada ke? Mana ada? Manusia aja. Nampak tu diberi rezeki yang baik-baik kepada manusia. Lain tu jin pun apa makannya? Jin makannya apa? Makan tulang aja jin tau. Dia makanan dia tulang aja. Dia tak reti nak makan sup tulang pun tak reti. Tulang aja makanan jin. Manusia je tengok. Nasi berapa puluh jenis nasi. Roti berapa puluh jenis roti. Sayur berapa puluh jenis sayur. Makanan manusia. Sebenarnya hebat ya. Wallahu alam lagi. Ya, sila. 40 hari. Itu iddah kalau mati ya. 3 bulan, 4 bulan 10 hari. Bukan 40 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau perlu boleh keluar rumah. Saja-saja yang tak boleh. Saja berjalan memang tak boleh. Dia nak pergi rumah adik-beradik dia. Itu tak apa. Rumah adik-beradik tak apa. Tak apa. Ya. Yang tak boleh tu pergi, yang tak boleh pergi pasar malam, itu tak boleh. Rumah orang tengok rumah siapa. Orang kahwin tak usah dulu. Orang kahwin tak usah dulu. Menuntut ilmu boleh tak? Boleh. Menuntut ilmu boleh. Ya. Tapi jangan berhias. Jangan beri benda 4 kati bedaknya. Itu boleh. Tak apa. Kalau penting tak apa. Rumah adik-beradik dan rumah apa itu tak apa. Ya. Yang tak boleh itu saja-saja. Saja-saja nak keluar rumah. Nak nunjuk pada orang. Yang itu tak boleh ya. I'm already single, you know. I'm open to invitation. Itu tak boleh tu ya. Okey, lagi? Ya. Orang lelaki mana ada edah. Ya, hari ni cerai esok kahwin boleh tak? Boleh. Malam pun boleh. Tak cerai pun no. Itu dah open tu. Mana ke suaminya? Macam setuju ya. Macam setuju. Udah? Udah ke belum? Udah ya. Tuan-tuan dan puan nak projek ni. Okey, lagi. Kenapa dalam ayat Quran ada menggunakan perkataan kami? Itu memang gaya bahasa. Hanya gaya bahasa. Allah guna perkataan nahnu. Tak ada masalah perbezaan ataupun perbuatan. Tak ada. Dia hanya gaya bahasa saja. Dalam bahasa Arab tu begitu. Kami itu kan ramai kan? Ada dah. Bahasa Arab apa itu? Melayu pun begitu. Kami tak nak lah. Tak ada. Awak. Awak pula. Awak ada. Itu dah hanya gaya bahasa. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada ayat Quran. Nahnu tu kami. Bukan maknanya Allah tu banyak dah. Allah tu satu. Dia membahasakan diri dia kami. Membahasakan dia. Nak belajar tafsir, nak belajar bahasa Arab. Kena belajar bahasa Arab. Boleh tafsir sendiri dulu. Jadi tafsir kan jadi kami kan? Jadi kami. Jadi kami ni macam ramai. Itu hanya gaya bahasa saja. Tak belajar bahasa Arab dia baca gitu lah. Ada ya. Dia faham dia lain. Dia faham Melayu, bukan faham bahasa Arab. Faham Arab lain. Kalau faham Melayu pun banyak Melayu menggunakan kami. Untuk saya. Okey, lagi? Udah? Ya. Saya serah aja kalau pukul 12 tak apa. Habis? Okey, sekian dulu. Yang ada?
dalam surah Al-Mulk lah. Amalan dia tu, dia orang cakap kalau dia amalkan mungkin masa waktu soal jawab kan dimudahkan betul. Di antaranya betul tu memudahkan kefahaman suratul Mulk. Tapi kita amal Quran bukan kerana ndak fadilatnya. Mengapa kita amalkan Quran? Kerana ndak, kerana perintah Allah. Allah suruh baca Quran, buat ajalah. Jangan cari fadilatnya. Ada orang amalkan ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ni amal itu yang subuh lepas itu. Nakkan rezeki itu melempar ruah, nakkan perniagaannya maju, nakkan laku aja apa dia jual. Itu kerana dapat hendak fadilat. Betul tu boleh, harus hukumnya, tetapi rendah mutu, martabatnya rendah. Standardnya standard tadika. Tahu standard tadika? Budak tadika kalau ada upah baru dia nak buat kerja. Kita nak tanda. Kita ni bawa itu je. Bila ada upah baru kita nak buat. Rendah benar standard ibadah kita tu. Kita buat semata-mata kerana Allah. Buat aja. Tapi fadilat tu akan datang sendiri. Dia menyusul sendiri. Buat saja. Dia datang sendiri fadilat. Tapi Ustaz, kebanyakan kita ingat tertampal ayat. Yang disuruh bukan tampal pun. Disuruh jadi orang yang bertakwa. Kalau ndak frame je ada orang di frame tampal dua dalam frame tu letak di kedai tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebenarnya suruh amal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah dia. Allah bagi dia jalan keluar untuk menyelesaikan barang masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Tak tahu, ada je rezeki bagi Tuhan. Syarat bertakwa. Tak payah cari-cari pun dia datang juga rezeki. Tak usah bertakwa sangatlah. Kita buat segala yang wajib, tinggalkan yang haram saja pun udah ada fadilat itu. Rezeki itu datang aja. Okey, lagi? Ustaz, macam perubatan secara Islam kan? Ya. Saya pernah dengar lah macam ayat yang bukan ayat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin ke? Ingat kan? Diorang kata tampal dekat pintu tu. Nanti kan macam tentulah dia orang tu kalau masuk tu insyaAllah tak ada apa gitulah dia orang masuk lah kan? Boleh ke begitu? Mereka nampak macam Ya. Tampal tu tak adalah salah. Bukan haram pula nampaknya ya. Tapi tak adalah ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan untuk itu, untuk mendapatkan itu. Ikhlas tu korang. Sedangkan Allah suruh kita ikhlas semata-mata kerana Allah. Tidaklah haram hukumnya dah ya. Boleh ditampal. Tapi jadi tak jadi itu Allah yang menentukannya ya. Yang betulnya apa? Amalkan apa yang ada dalam ayat Quran tu. Itu yang betul. untuk doa untuk Kuatkan ingatan akal. Kuatkan ingatan. Kita nak menghafal sesuatu kan. Ah. Kita nak ingat ke apa. Ada beberapa ayat saya dah tak ingat. Ada beberapa ayat yang dibagi oleh Ustaz Syahril Long. Nanti saya cari insya-Allah. Di antaranya fa'alul lima yurid. Di antaranya apa ayat saya dah lupa dah. Ada beberapa ayat untuk kuat hafal. Bukan makan madu semua. Makan madu tu itu apa ayatnya tu. Madu tu boleh jugalah untuk menguat itu secara fizikalnya. Ya, itu apa secara fizikalnya bolehlah makan madu dan sebagainya ya. Dia mah benci dengan madu. Dia benci dengan madu lah. Itu masalah tu. Tapi ada ayatnya tapi saya dah lupa ya. Insya-Allah. Anda akan senang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tak apa ayat tu? Itu menang hati tu. Menang hati lekas dia dapat. Ya. Apa yang kata? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dia ya. Okey lagi. Habis.